Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas Matematik tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan lihat kepada unit 2, pecahan perpuluhan dan peratus, subunit yang terakhir iaitu penyelesaian masalah. Fokus utama kita pada hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, mari kita lihat bersama-sama soalan pertama. Dalam suatu tinjauan, 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola sepak. Maksudnya di situ 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi ni dia suka main bola sepak. Kemudian maklumat yang seterusnya diberi kepada kita. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain hoki. Maksudnya daripada 4/5 ni. Daripada 4/5 murid tu, iaitu 1/3 daripada 4/5 suka bermain hoki. Suka main hoki. Sekarang kita tengok apa yang dia minta. Dia minta nyatakan pecahan. Dia nak jawapan dalam bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan mesti ada nombor di atas dan di bawah, iaitu pengangka dan penyebut. Sekarang kita lihat semula. Ayat yang diberi adalah 1/3 daripada 4/5 yang suka bermain hoki. Sebab maklumat yang kita nak cari adalah yang bermain hoki sahaja. Jadi kita tahu 1/3 daripada 4/5 ni tukarkan daripada menjadi operasi darab. Kemudian 1/3 darab dengan 4/5 adalah pendarapan melibatkan pecahan. Samakan dia iaitu sekalikan dia itu 1 darab 4, 3 darab 5. Kalau operasi darab boleh terus darab, tak perlu samakan penyebut. Okey, mari kita lihat 1 darab 4, kita akan dapat 4. 3 darab 5, kita akan dapat 15. Sekarang 4/15. Cuba cari 4 dengan 15 dalam satu sifar yang sama. Ada ke tak? Tak ada. Kalau tengok sini, kat tepi ni kan, ni sifar 5. Dalam sifar 5, hanya ada 15 sahaja. 4 tak ada. Jadi, kita tak boleh pemudahkan. Jadi, jawapan akhir kita adalah 4/15. Iaitu 4/15 adalah pecahan bagi murid yang suka main hoki. Soalan yang seterusnya, mari kita baca dahulu apa maklumat dia. Sebuah komputer riba berjisim 1.26 kilogram. Okey, jadi satu komputer jisim dia adalah 1.26 kilogram. Kemudian diberi lagi kotak A seperti gambar di sebelah boleh menampung muatan maksimum 14 kg. Jadi 14 kg je boleh letak barang dalam tu. Bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba yang sama? Boleh tak kita nak isi dalam kotak ini 12 komputer? Jadi kita perlu tahu berapakah jumlah jisim untuk 12 komputer ini. Jadi kita akan darab dengan 12. Okay, untuk kira operasi darab melibatkan 2 digit, cikgu sangat galakkan menggunakan kotak lattice. Okay, jadi 1.26. Kita buat 2 tingkat sebab ada 2 digit. Okay, kemudian kita buat kotak mengikut ruangan nombor. Jadi nombor kita ada 1, 2, 3. Jadi 3 ruang. Jangan pergi buat kotak untuk titik perpuluhan tu pula. Okay, kemudian 1 dengan 2. Potong sandwich kita dahulu. Okay, seterusnya kita mendarab. Okay, kita darab 6 darab dengan 1. 6 darab 1, kita akan dapat 6.
2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Okey, kemudian 6 darab dengan 2 pula bawah. 6 darab 2, 12. 2 darab 2, 4. Di sini sifar. 1 darab 2, 2. Kemudian tambah secara serong. Okey, yang ini 2 saja. Kemudian 6 tambah 1 tambah 4. Kita akan dapat 11. 1 perlu diletak di bahagian ini. Seterusnya, serong lagi 1 tambah sifar. Tambah 2, 3 tambah sifar. Tambah lagi 2, kita akan dapat 5. Kemudian, diikuti dengan serongan yang seterusnya, kita akan dapat 1. Dan yang terakhir adalah sifar. Okey, seterusnya, kita nak letak titik perpuluhan. Kita kena ingat, ada 2 titik perpuluhan. Jadi, kita kena bilang 1, 2. Jadi, titiknya berada di sini. Jadi, jawapan yang kita peroleh, bila 1.26 kg darab dengan 12, kita akan dapat 15.12 kg. Jadi, ke-12 komputer tu berat dia 15. Muat tak berat ni nak masuk dengan kotak yang 14 kg? Sudah tentulah tidak boleh. Sebab sudah terlebih muatan. Jadi tak dapatlah dia nak letak dalam kotak A ini 12 komputer riba. Soalan ketiga pada muka surat 86, bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Jadi 600 orang ini telah hadir pada hari pertama. Kemudian hari kedua bilangan pengunjung meningkat 70%. Bila meningkat, mestilah operasi tambah. Maksudnya bertambah 70% berbanding dengan hari pertama. Itu adalah nilai untuk hari kedua. Berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Maksudnya dia nak dalam bilangan kuantiti. Okay, kita terjemahkannya dalam jadual seperti ini untuk membantu kita memahami. Pertama adalah 600 pengunjung, iaitu 100%. Hari kedua meningkat 70%, menjadikan 100% bertambah dengan 70% jadinya 170%. Sekarang kita nak kira bilangan pengunjung pada hari kedua. Okay, apa yang berlaku adalah 170% daripada bilangan pengunjung pada hari pertama iaitu 600 orang. Jadi kita tahu kita nak kira peratus, kita akan tukarkan jadi pecahan per 100. Daripada menjadikan operasi darab 600. Kemudian, cuba kita selesaikan. Apa yang kita boleh masukkan adalah angka sifar. Sifar. Kemudian, 6 bahagi dengan 1 akan dapat 6. Seterusnya yang tersisa adalah 170 darab dengan 6. Okey, kita buat pengiraan di bahagian ruangan yang ada. 170 darab dengan 6. Sifar darab 6, sifar 7 darab 6, kita akan dapat 42. 4 di atas, 2 di bawah. 1 darab 6, 6. 6 tambah dengan 4, kita akan dapat 10. Jadi 170. 170 ni darab dengan 6 sama dengan 1020. 1020 per dengan 1. Ataupun sama juga jawapan dia itu 1020. Jadi jawapan bilangan pengunjung pada hari tersebut adalah 1020 orang. Soalan yang keempat, maklumat di sekolah menunjukkan jarak perjalanan sehala. Maksudnya satu hala saja. Satu hala bas ekspres dari Kuala Perlis ke Johor Bahru. Kuala Perlis. JB. Berapakah jarak perjalanan pergi dan balik dalam kilometer bas itu? Pergi dan balik dalam kilometer. Bas itu yang kita nak cari.
Kemudian yang kedua dia minta nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Itu yang kita kena tukarkan jawapan nanti. Okey, mari kita lihat berapakah jaraknya sehala. Iaitu 682.03 kilometer. Itu sehala. Dia nak perjalanan pergi balik. Bila perjalanan pergi balik, kenalah tambah lagi 682.03 kilometer. Okey, yang ini kalau nak guna tambah boleh, darab pun boleh. Sebab kalau darab, dia darab dengan 2. Iaitu 682.03 darab dengan 2. Kalau nak tambah pun boleh. Kita tambah pun bolehlah sebab dia tidak melibatkan penambahan berulang yang terlalu banyak. Okey, tambah juga 682.03. Okey, kita kira dengan operasi tambah. 3 tambah 3, 6. Sifar. 2 tambah 2, 4. 8 tambah 8. Kita akan dapat 16. 1 di atas. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 6 lagi. Kita akan dapat 13. Okey, ya, ini adalah jarak pergi balik. Okey. Arahan yang kedua dia nak minta jawapan dalam satu tempat perpuluhan. Sekarang jawapan kita dalam dua tempat perpuluhan. Iaitu 1364.06 kilometer. Kalau satu tempat perpuluhan, di sini sahaja. Jadi kita kena lihat yang di belakang dia adalah angka 6. Ingat dalam bunda kita ada dua konsep pembahagian iaitu tambah dengan sifar dan tambah dengan 1. Tambah sifar adalah melibatkan sifar 1, 2, 3 dan 4. Dan nombor yang kaya adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Sekarang nombor yang dia berjiran ni dengan orang kaya. Jadi orang kaya ni pun bagilah 1 dekat dia. Jadi jawapan kita bila kita bundakan ataupun nyatakan dalam satu tempat perpuluhan, kita akan dapat 1364.1 kilometer. Jadi dah dapat satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan akhir kita adalah 1364.1 kilometer. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.